dalam hati kita Tuhan mendengar. Kata-kata kita dalam hati kita Tuhan dengar. Orang lain cakap dengar. Semua dengar. Binatang dengar. Binatang cakap dia dengar, dia faham. Semut cakap dia dengar, dia faham. Semua makhluk dia ni dia dengar, dia faham. Betul gitu? Betul gitu. Syirik dalam maha mendengarnya. Kalau tak boleh beritahu, kena beringat sikit ni, nak pergi rumah terbawah tu, niat-niat betul sikit. Selama tidak, dia dengar. Jadi, faham? Kau tahu faham ya? Misalnya gini, kita boleh dengar setakat dalam bilik kita ni, dalam masjid ni. Luar daripada masjid ni, kita dengar tak jelas. Mula-mula sekali. Ada orang cakap-cakap di luar tu, dengar lah tapi tak jelas. Jauh sikit, tak dengar langsung. Tiba-tiba, kita guna telefon orang di Kuala Lumpur, di Ranjang, kita dengar. Itu alat dengar. Maka oleh kerana ada alat dengar, maka itu tidak syirik pada Allah. Tetapi kalau orang tu tidak ada alat dengar tadi, tiba-tiba dia kata 300 meter daripada sini dia boleh dengar lagi jelas pula, itu syirik dalam dengar. Pasal mustahil dia boleh mendengar. Tapi mungkin satu orang tu boleh dengar kerana deria telinga dia tu paling baik sekali. Contohnya deria telinga dia macam binatang kau yang boleh mendengar jauh sikit. Lepas tu kita kata kalau skala tentu tak dengar. Macam mana kuat deria ras telinga dia tu, skala tak dengar. Oleh sebab itu, kalau dia boleh dengar lebih daripada jarak tertentu, ada orang mengaku, maka itu syirik dalam mendengar. Faham kan? Jadi dia duduk dalam rumah, telefon tak ada, apa tak ada, kita berhubung dengan dia. Tiba-tiba satu orang kata dia tengah sedang buat ni saya dengar. Itu syirik dalam mendengar. Tuhan maha mengetahui, alim Tuhan, maha mengetahui. Siapa dia lebih tahu lebih pada Allah? Tak ada lah. Kita pun ustaz dia beritahu jelas. Maka syirik dalam mendengar pasti ada. Kalau tak beritahu syirik dalam mendengar, maka manusia itu tidak faham maksud alim. Maha alim. Contohnya, maha mengetahui. Maha mengetahui. Kita ni semua manusia ni beranak asal lagi tak tahu. Manusia ni beranak tu asal tak tahu. Dia beranak tu dia tak kerti apa benda, tak tahu apa benda. Mak dia lah yang ajar pada dia pelan-pelan sampai dia boleh berjalan. Jalan tu kena belajar. Maknanya dia asal beranak tu tak tahu apa benda. Jadi semua yang dia tahu dia ialah belajar. Dia panggil pemberian, pemberian pada budak tu. Nah, tiba-tiba bila dia sudah besar, dalam proses dia belajar tu, ada perkara-perkara ilmu yang dia tidak tahu, melainkan dia belajar. Okey. Lepas tu ni belajar gini, ni belajar benda ni, dia reti lah. Jadi syirik dalam maha mengetahuinya ialah satu orang tu kata saya tahu dia tu baca wirid apa malam tadi. Sudah. Ini berlaku, saya kata ni, saya pernah dengar guru di Kelantan saja beritahu cerita ni kepada saya. Dia mengajar kita, guru daripada Kelantan. Ada setengah-setengah tu guru ni, dia kata dia mempunyai keramat tertentu. Nak beringat sikit ni, dia tahu diri kita tu yang kita ada amal tu, baca berapa banyak, mana tak bisa. Itu syirik dalam maha mengetahui. Dalil. Tahu. Malaikat rakit atik duduk kiri kanan kita tu tak tahu ikhlas hati kita tu, tak tahu. Dia cantik tak tahu, ikhlas dia tak tahu. Cantik ya. Oh ini buat ni dia tengok dia semayang. Bila di pada masa esok dia dibacakan amal ibadat dia. Tuhan kata campak
pasal dia tak ikhlas, campur pasal tak ikhlas. Katanya malaikat, ya Allah, kami saksi dia buat. Tuhan kata, kamu saksi tetapi kamu tak tahu ikhlas tidak dia. Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Saya cakap terang-terang ni, tak tahu. Nabi, apa yang Nabi tahu ialah apa yang dia diajar oleh Allah Ta'ala sendiri ataupun oleh Jibril, melalui Jibril. Contohnya, apabila surah Al-Kahfi diturun, kita Al-Kahfi, bila kalau insya-Allah kita belajar surah Kahfi, dalam surah Kahfi nak bercerita bahawasanya Nabi Muhammad tak tahu, Nabi Musa tak tahu. Dua cerita. Dua orang Nabi lagi Rasul tak tahu. Iaitu Nabi Muhammad apabila datang musyrikin Mekah, tanya dia, wahai Muhammad, dia cakap sama dia dulu, ni Muhammad sama kita ni, dia cakap tu pesi-pesi Nabi tapi saya tak percaya. Tapi kalau dia Nabi betul, berat kita ni. Macam mana nak tahu? Maka dia jumpa pendeta Kristian dan pendeta Yahudi di Madinah sana, hantar utusan musyrikin Mekah, hantar utusan kepada padri-padri dan pendeta-pendeta Kristian Yahudi di Madinah. Dia kata, kalau Muhammad ni jadi seorang Nabi, apa patut dia ada? Awak tanya dia 3 perkara. Pertama, tanya dia berkenaan dengan orang dalam gua. Yang kedua, tanya tentang roh. Yang ketiga, tanya tentang Zulkarnain. Dia pun balik, jumpa dengan Nabi. Nabi pada adatnya, bila orang tanya, kejap lagi Jibril buat turun wahyu. Biasa. Jadi bila musyrikin Mekah mari tanya Nabi, Nabi kata, tak esok lah, mari esok. Mari esok, malam tu wahyu tak turun. Esok dia mari musyrikin Mekah tanya Nabi, macam mana nak Muhammad ni? Soalan kami 3 soalan tu, berkenaan dengan orang duduk dalam gua, berkenaan dengan roh, dan berkenaan dengan Zulkarnain. Nabi tak terjawab, pasal wahyu tak turun. Esok, aku kata dah dia ni penipu ni, kata dah ni, dia belajar ni, belajar ilmu salam mana. Duduk tak lama, esoknya mari pula, bertanya pula Nabi. Nabi tak dijawab pula. Mengikut hadisnya, sama ada 14 hari ataupun 17 hari baru turun wahyu. Nabi tu kena kutuk orang lain lagi. Sikit ya. Iaitu kenapakah kamu bila nak buat satu perkara besok kamu tak kata insya-Allah? Tu ya Nabi tak kata. Jadi seolah-olahnya Nabi tu tahu. Nabi tahu Tuhan nak turun wahyu malam ni. Nabi kata mari besok. Oleh kerana tu didera Nabi itu 14 hingga 17 hari. Tak turun wahyu, dihina oleh musyrikin Mekah. Kalau Nabi tahu, Nabi cerita lah, terus cerita tentang orang dalam gua. Nampak? Banyak ni kalau kita belajar tafsir Quran ni. Ni contohnya Nabi Ibrahim. Bila mari dua orang malaikat, Jibril dengan Mikail mari jumpa dia sebagai dua orang pemuda. Dia tengok dua orang pemuda masuk rumah dia tu. Dalam Quran kata Nabi Ibrahim takut. Tengok tu takut orang yang mari nak bunuh dia. Tak kenal malaikat dua orang, tak kenal. Dia Nabi lagi Rasul tak kenal malaikat. Tiba-tiba satu orang tu guru kata, tu mari tu malaikat tu. Oh, bohong besar. Awak faham tak? Seorang guru bila beritahu sifat Tuhan mesti cerita tentang sifat tu, kemudian mesti beritahu tentang syirik, tentang sifat tadi. Bermakna sifat Tuhan ada 99, kita belajar hanya 2. Tak? Maha mendengar satu, maha mengetahui satu. Lepas tu ada 97 lagi ya, tak cerita. Itu syirik tentang sifat.
Syirik tentang zat Tuhan sebagai Allah tu kurang orang syirik tu. Kurang. Walaupun dia kafir, dia tak buat syirik tentang tu. Walaupun kafir. Adapun tentang sifat Tuhan yang lain, syirik tak buat belaka. Lepas tu syirik tentang Quran. Quran ni sendiri ada orang buat syirik. Iaitu apabila orang tolak ayat Quran, itu syirik pada Allah. Syirik tentang hadis Nabi, tolak hadis Nabi, syirik pada Allah. Dia dengar, faham, tapi dia tak nak pakai, itu syirik pada Allah. Maknanya kalau, jadi sekarang ni kita baru tahu dua syirik sifat Tuhan. Ada 97 lagi, nanti kita cerita lah. Bila sampai ayat-ayat dia tu kita cerita lah. Baik. Jadi kalau kita belajar satu jenis, Nabi kata, aku tinggal pada kamu dua perkara. Tidak akan sesat manusia tu kalau dia pegang pada dua perkara, iaitu Quran dan hadis. Tak tahannya ialah orang yang kata Quran dengan hadis pegang. Tetapi boleh pegang juga ajaran-ajaran yang bukan daripada Quran, bukan daripada hadis. Ni tak tahan. Keliru. Kerana dia tak jelas tentang syirik pada Allah. Tauhid orang dia. Jadi ayat Quran, 80% ayat Quran ialah untuk kenal Allah sebagai pencipta kita, Allah Ta'ala, supaya darjat iman tu akan bertambah, naik sikit. Darjat manusia tu akan naik sikit. Kerana iman akan naik dengan ilmu. Iman tak naik dengan zikir. Kita berzikir banyak, tak naik iman. Naik jumlah amal ibadat. Kita puasa banyak, tidak menaikkan iman, menaikkan pahala amal ibadat. Begitu juga benda lain. Tetapi iman akan bertambah dengan ilmu. Ilmunya ialah Quran, hadis. Baik, sambung Oleh sebab itu, jadi saya hurainya ialah afala yashkurun ya tadi tu. Daripada tadi tu hurai berkenaan afala yashkurun, kenapakah kamu tidak nak bersyukur bahawa Allah Taala lah segala sesuatu memberi kepada kita tanpa menjejak. Malam tadi ada orang tanya saya sifat Tuhan Al-Ghani, Maha Kaya. Jadi dia fikir maha kaya Allah Ta'ala ni seperti maha kaya manusia lah, orang kaya lah, iaitu duit lah. Nak faham maha kaya, kena tahu ayat Quran tentang maha kaya. Ayatnya ialah antara lain dalam surah Zumar, in takfuru, surah Az-Zumar, sekiranya kamu kufur, fa innallaha ghaniyun ankum, maka Allah Ta'ala maha kaya daripada kekufuran kamu. Bermakna sini tak terjejas kekayaan Tuhan. Jadi oleh kerana kita bersyukur, jadi Tuhan kena beri pahala banyak, jadi khazanah akaun Tuhan tu jadi makin kurang. Tak jejas. Kalau manusia tu kufur, ni macam ni, Hindu dah banyak dah semua berhala ni. Jadi macam di Bali baru ni tu, apa Taipusan baru ni tu, syirik yang mereka buat tu bertambah-tambah. Maka rahmat Allah Ta'ala, dosa yang diberi di Batu Keh ni terlampau banyak sehingga tak dan nak beri kepada orang Islam tu, tak betul. Jadi Tuhan nak balas kepada orang-orang kafir tu, sehingga terjejah nak balas kepada manusia beriman ni, orang beriman ni, tu tak betul. Berapa banyak orang kafir tu sembah berhala, ghaniyun ankum, tak terjejas Allah Ta'ala kerana mereka kufur. Tak. Kita buat ibadat tidak terjejas, kita buat syirik tidak terjejas bagi Allah. Bermakna Allah Ta'ala ni, kalau contoh kalau kita kata dalam bahasa kita, kalau Tuhan ni kita buat ibadat, Tuhan ni jadi makin gemuk. Contohlah, kalau kita tak buat ibadat, Tuhan tu jadi makin kurus. Macam Kristian kata, Tuhan ni perlu kepada manusia ibadat pada dia. Tak betul. Tuhan tidak perlu ibadat kita. Tuhan kata,
ibadat yang kamu buat tu untuk kamu. Tuhan tak perlu ibadat. Atau saus sikit lah. Tapi cerita yang gitu. Tapi kalau kita pusing belajar terlampau dalam, pusing, tak semaya pun tak apa. Pasal tak jejak kan Tuhan tu. Ni popok ni ajaran sesat. Ambil ni sana ni. Syirik dalam maha jadi syirik dalam maha kaya tadi, dia kata maha kaya tu iaitu dari segi duit, dari segi pahala. Tidak gitu. Jadi syirik maha kayanya ialah Tuhan tidak perlu duit. Tidak perlu ibadat kita. Jadi kalau kita kata Tuhan perlu ibadat kita, itu syirik pada Allah. Faham? Kata faham? Faham tak? 3 sifat lah. Lain kali lah pula sifat lain. Nah, Subhanalladzi, maha suci Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala. Alladzi khalaqal azwaja kullaha, yang menciptakan pasangan-pasangan semua sekali. Mimma tumbitul ardu, semua pertumbuhan-tumbuhan itu dicipta berpasangan-pasangan, iaitu bunga-bunga dia. Daripadanya tumbuh atas muka bumi ini. Yang tumbuh atas muka bumi iaitu pokok-pokok lah. Wa min anfusihim, dan daripada diri mereka sendiri, iaitu manusia ni tidak dicipta melainkan berpasangan. Binatang-binatang juga tidak dicipta melainkan berpasangan. Begitu juga pokok-pokok ada pasangan-pasangan masing-masing. Walau macam mana pun ada juga pokok-pokok dan binatang-binatang yang membiak dengan cara sendiri, seekor. Itu luar daripada umum. Mana Tuhan nak beritahu aku boleh buat juga, walaupun tidak berpasangan. Wa mimma la ya'lamun, dan daripada banyak lagi yang mereka tak mengetahui. Ada yang kita tahu, tapi banyak lagi tak tahu. Wa ayatul lahum, dan ada lagi di antara tanda-tanda dalil kudrat kekuasaan Allah Ta'ala-nya bagi mereka semuanya ialah al-lailu, iaitu siang, iaitu malam. Naslahu minhun nara, minhu anhar, yang kami tanggalkan ya daripada malam tu jadi siang. Wa idza hum muzlimun, kami tanggalkan siang tu oleh malam, maka tiba-tiba mereka tu duduk dalam kegelapan. Macam kita ni, tiba-tiba mari gelap-gelap, tak boleh buat apa. Puasa dia ada. So, untuk kekuasaan Allah Ta'ala ni kan, kita ni dia dengar berita-berita daripada orang ahli sains kafir ni lah. Dia kata kalau bom nuklear ni mati semua. Bom nuklear yang ada ni akan hancur berapa kali ganda dari bom ini. Lepas tu sebelum pada ni apa tsunami akan hancurnya, tsunami 3 batu tinggi, ombak lah. Lepas tu baru ni minggu lepas, 10 hari lepas ada taik bitai mari sebesar gunung Everest. Mari betul-betul nak jatuh ke mereka. Tiba-tiba mari naik. Tak mungkin tak kena mereka tu. Tetapi tiba-tiba mari terangkat. Baik lepas. Lebih tu. Tidak dia lalu tu mesti kena dah. Dia lalu tu terangkat ni. Terangkat lepas. Mana Tuhan nak tunjuk warning. Di Rusia tu taik bitai lebih kurang 10 tan ya. Nak jatuh ke bumi, meletup tu selepas dia tu jatuh terbakar gila-gila, mati beratur kan. Jadi sininya kita digembar-gembur. Misalnya apa panas kita kan, kepanasan kan. Ya apa global warming ni. Nak panas ni. Ini satu hari ni kita akan panas. Baru dulunya nak kiamat ni macam-macam. 2012 nak kiamat lah, apa macam-macam. Dia tak ingat bahawasanya Allah yang mengurus, mentadbir alam tu.
Kalau dia nak suruh kita ni gelak-gelak, kita atas kandak dia. Jadi kepercayaan kita umat Islam pun terpengaruh oleh orang kafir itu juga. Maka kita pun duduk bising cara tu. Laut ni tercemar ni, ikan yang ada korangnya begini, kita akan mati sekian, tak cukup makan lah ni. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW ni qada Tuhan. Nabi kata dalam batu pun ada ulat. Dan ulat dalam batu pun ada makanan. Kita pernah dengar tak cerita tu? Hadis tu. Hadis yang Nabi kata gitu. Pernah dengar tak? Lalu Nabi kata ambil batu tu, pecah batu tu. Sahabat pun pecah batu tu. Ada batu satu lagi dalam batu. Nabi kata pecah batu tu. Dia pecah batu tu, ada batu satu lagi dalam. Nabi kata pecah batu tu. Pecah batu tu, keluar satu ekor ulat. Di mulut dia tu ada selai daun. Nak masuk macam mana? Tuhan bila dia cipta manusia, dialah kena beri makan. Syirik dalam Tuhan Maha mencipta ni pun ada. Tuhan Maha mencipta. Pasal ni ayat ni kita cakap tafsir tasawuf sikit lah. Bukan kita tak reti ni, cuma kita tak cerita je lah. Gini, kita tangkap burung. Burung, mana-mana burung tu, dengar suara dia sedap ni, burung ni, kita pun tangkap. Ambil burung tu, letak dalam sarang. Kemudian kita tak beri makan. Mati tak? Mati. Tak beri air. Mati. Bubuh dalam sarang kecil. Mati. Tak mandikan dia. Mati. Maknanya kita sudah jadi pemilik dia. Faham tak? Bila kita tangkap burung yang liar, kita sudah jadi pemilik dia. Bila kita ni pemilik dia, maka kita kena beri makan pada dia. Kita kena beri air pada dia. Kita kena beri keselesaan padanya. Rabb, Tuhan yang Rabbus samawati wal ardh. Tuhan yang mencipta, memelihara, menjaga. Tuhan apabila dia cipta kita, dia mesti beri makan pada kita. Kalau dia tak beri makan, tak beri makan, pasti mati. Macam burung tadi. Air, dia pasti beri air. Ingat air dia beri, makanan dia beri, oksigen dia beri, apa saja perkara untuk manusia hidup dia beri belaka. Dan dia tak kira tu. Ni aku bayar dah, aku buat ni oksigen ni, berapa kena bayar aku? Tak ada, tak kira. Pasal macam kita juga. Kita bela burung dalam sangkar. Tujuannya nak dengar suara. Tujuan dia. Kita nak dengar suara burung tu. Maka kita bubuh dalam sangkar. Kita beli sangkar tu 1,000 punya harga sangkar. Dia punya bekas minum air dia tu saja RM100. Ni orang Malaysia boleh tahu ni cerita ni. Bekas air tu RM100. Bekas air kecil tu, gelas ya, RM100. Kita minum tak ada ni, begitu mahal. Letak burung tu dalam sarang. Cukup setahun burung tu masih lagi liar. Kita beri makan, kalau kita kata burung merebut ni, beri makan, tak beri makan padi lah ni. Kita beri makan satu jenis padi lain ni, harga mahalnya. Lepas tu beri makan sekung lah, apa benda lagi, macam-macam kita beri. Air, kita mandikan dia, kita apakan dia. Tiba-tiba cukup setahun, kita pergi rapat, burung tu masih lagi tepuk sarang. Bulu tak tahu ke mana ni. Bulu, jambu pun sudah pecah. Masuk 2 tahun, burung tu masih juga tak berkukuk. Kita beri makan hari-hari ni ke dia ni. Apa nak buat ni? Burung ni beli 10,000 beli. Apa nak buat lepas 2 tahun? Semelih. Pasal tak ada asin. Betul? Tak ada asin. Buat menyusah dia ni. Pergi dekat pun bukan pakai je, nak pakai liar pula. Mana Allah SWT mencipta manusia tu, beri oksigennya, beri airnya, beri kehidupannya, apa saja dia nak, tak kira belaka.
Tapi tak kukuk kita ni. Itu tahu, kita ni tak kukuk juga ni. Tak layak dia sembelih. Ya, ada. Semua ambil bakar. Ambil. Siapa tarik, cukup akhir balik. Sebelum akhir balik tak kira. Sebelum akhir balik, akaun kosong. Tak payah. Tak semaya, tak apa, tak puasa, tak apa belakang. Akhir balik saja. Sampai ke mati tu, dia pesan tak kira. Dia pesan tak kira, dia koma tak kira, dia tertidur tak kira. Tersalah tak kira belakang. Dalam akal, budak tu dia cerita tu akal tak sempurna, tak kira. Tak masuk cah ni orang ni. Yang orang gila tak masuk cah. Orang tak cukup akal tak masuk cah. Orang cacat tak masuk cah. Yang masuk cahnya yang sempurna. Yang sempurna ni sampai masa tak kukuk juga, jawab dia sembelih, iaitu neraka. Faham kan? Jadi syirik dalam menciptanya ialah eka kepada Tuhan. Eka pada Tuhan tu syirik pada Allah. Itu layak masuk neraka. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari itu bergeraklah ia, matahari itu li mustaqarrin laha, ke atas paksi yang sudah disediakan untuk dia. Dalam hadis Nabi SAW, matahari ini senantiasa setiap hari pergi kepada Allah, sujud pada Allah dan tanya, kena jalan kau ni lagi kau? Setiap hari ini matahari ini tanya Tuhan, boleh jalan macam ni lagi kau? Pasal akhir zamannya matahari itu naik sebelah barat. Naik sebelah barat tu sekali. Kemudian turun balik. Mengikut hadisnya 120 tahun lepas pada tu kiamat. Tidak kata terbalik, ayolah ni pusing balik. Tak. Daripada pagi naik sampai tengah hari itu turun balik. Zalika takdir. Yang demikian ialah suatu penentuan yang sudah ditetapkan oleh Al-Aziz, Tuhan yang sifat gagah perkasa. Al-Aziz, sifat Tuhan gagah perkasa. Gagah perkasa, saya rasa saya tafsir dah ni, iaitu satu orang yang paling kedebel sekali sini. Polis pun tak berani, orang jahat pun tak berani dengan dia, kerajaan pun tak berani dengan dia, Tok Imam pun tak berani dengan dia, orang alim pun tak berani dengan dia, askar pun tak berani dengan dia. Maka dia akan buat apa saja. Tidak ada manusia atas muka bumi ada sifat gini, tak ada. Dia mungkin jahat ataupun berpengaruh dalam perkara-perkara tertentu, ya, tidak semua. Tapi Allah Ta'ala ni Al-Aziz, maknanya tidak ada tandingan. Bermakna dia nak ambil kita ni, kita nak semayang betul, dia semayang betul-betul ni, taat betul-betul, nak ambil kita menggunakan neraka tu, tak ada siapa boleh lagan. Tak boleh sekat Tuhan. Ya Allah, dia tu ibadat kuat tu pada kamu tu. Dia nak ambil kita nak boleh neraka tu, tak ada masalah. Hadis Nabi SAW, Nabi kata, sekiranya manusia daripada awal zaman hingga akhir zaman semua sekali beriman dan semua sekali Tuhan nak berhubung neraka, Tuhan tak zalim. Hadis Nabi. Nabi Muhammad itu, tapi cuma sininya takdir aziz itu. Jadi kita bagi kata kita ni maha remeh juga. Tak boleh. Al-Alim, Tuhan maha mengetahui selok-belok makhluk. Wal qamar, dan bulan itu, qaddarnahu, kami telah tetapkan bagi bulan itu manazila, pada 28 manazil. Dalam sebulan ni 28 hari. Ada satu lagi 29 hari. 28, 29. Dalam bulan Islam 28 hari, 29 manazil. Hatta ada kullal urdu. Kita apa pada hari ayat ni? Surah Yasin apa, tapi bila baca gini ni jadi telo.
ada kalau urjuni nil qadim, baca gini tu jadi tel. Kita baca bahasa lancar ya. Iaitu sebagai satu tanda yang tua nakal. Iaitu begini ya. Tuhan kata bulan itu bila sampai hujung madazir dia tu, bulan tu akan jadi seperti tandang tua yang melengkung, iaitu macam anak bulan. Nah, lepas tu habis jadi bulan gelap. Kemudian naik pula jadi macam tanda melengkung tu balik. Tanda tu. La syamsu yang bagilah. La syamsu yang bagilah. Tidaklah boleh matahari itu mengejar bulan. Tak boleh kejar bulan. Lah ni baru kita faham bahawa bahawasanya bulan itu tempat lain, matahari itu tempat lain. Tidaklah boleh matahari itu mengejar bulan. Antudrika al-qamar, dan tidak juga bulan itu boleh kejar matahari. Walal lailu, dan tidaklah malam itu sabiqun nahar, boleh melepasi siang. Boleh melepasi siang. Wa kullun, dan setiap sesuatu mereka itu fi falakin yasbahun, kepada Tuhan mereka lah mereka itu sujud. Iaitu matahari dan bulan itu memang sujud pada Allah. Wa ayatul lahu, dan di antara dalil-dalil bukti bagi manusia semua sekali juga ialah anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhud, kami angkatkan daripada zuriat-zuriat mereka ke dalam kapal mashhun, penuh. Apa dia? Apa dia ni kapal penuh ni? Iaitu cerita Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh. Nabi Nuh mengambil zuriat-zuriat manusia ni, jumlahnya 83 orang. 83 orang naik atas kapal yang berisi penuh dengan binatang-binatang dan tumbuhan, benih-benih tumbuhan dan binatang-binatang berpasang-pasang. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami juga ciptakan untuk mereka-nya seperti kapal itu untuk mereka tu ma yarkabun, di mana mereka boleh menungganginya. Ada juga Tuhan cipta untuk manusia atas muka bumi ini binatang seperti kapal, iaitu unta. Wa inna sya' nughriqhum wala sariqa lahum wala hum yunqadun. Jika kami kendaki, kami boleh menenggelamkan mereka di laut lagi. Keturunan Nabi Nuh dengan keturunan manusia tadi, 83 orang itu boleh tenggelam di laut lagi. Wala sariqa lahum wala hum yunqadun. Maka tidak ada siapa lagi boleh selamatkan mereka, dia tidak ada lagi boleh mengganti mereka. Illa rahmatan minna, mereka semua tu adalah rahmat daripada kami, menyelamatkan manusia, bakar manusia tu atas kapal 83 orang tu. Buat turun mari yang jadi ribu juta sekarang. Dia turun kapal tu semua Muslim lah. Lepas tu sesat ni, orang sesat lelah ni tu ialah anak cuci Muslim tu. Wa mata'an ilahin, dan suatu kesenangan sehingga tempoh yang ditetapkan. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Kita sambung ke depan lah. Ni ayat lain dah ni. Kita sambung semula. Ni ayat lain dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar.